So guys, mungkin antara korang yang dah tahu yang aku miliki sebuah Honda Civic TCP 2020 dan agak baru juga kereta tu. Tak sampai setahun lagi usia dia. So pengalaman gunakan kereta tu memang best gila. Handling, comfort dia, cornering tu memang tak membuang dan body roll dia sedap. Dan juga performance dia kalau tekan tu memang pergi je. Rekaan dia pula kalau kita make up sikit dah cantik dah. Cumanya Honda Civic TCP tu ada limitation sikit untuk family car, untuk orang macam aku yang ada keluarga kan. Sebab dia rendah, pintu dia agak berat sikit. Dan juga kereta tu kalau kita nak masuk dan juga keluar agak susah sikit. So that's why aku decide untuk beli satu lagi family car yang besar sikit, 7-seater untuk family aku, mudah untuk bawa barang dan juga untuk family aku nak duduk ramai-ramai kan. So that's why aku ada shortlist a few model, antaranya seperti Mazda CX-8 and then Honda BR-V, Mitsubishi Xpander dan a few model lagi, dan aku decide untuk beli Volkswagen Tiguan yang terbaru. Ini dia Volkswagen Tiguan Highline All Space. So basically ini adalah facelift yang terbaru. Sebelum ni adalah 5-seater, tapi ini adalah 7-seater. Dan kenapa aku beli Volkswagen Tiguan? Kenapa aku tak beli Mazda CX-8 ke Honda BR-V, Mitsubishi Xpander yang lebih murah sedikit? So untuk video aku akan kongsikan the reason kenapa aku beli Volkswagen Tiguan. Alright, let's talk about it. Pertama sekali adalah macam mana boleh dapat nama Volkswagen Tiguan ni? Sebenarnya kalau kita nak tengok balik filosofi of nama dia sendiri, Tiguan ni bermaksud Tiger dan juga Liguan. So gabungan nama tu menjadikan dia Tiguan. So Liguan tu adalah dalam bahasa Jerman lah, kalau dalam bahasa orang putih dia adalah Iguana. So filosofi nama Tiguan tu dia ambil pada gabungan nama Tiger dan juga Iguana. So that's why rekaan dia tu ada keunikan dia dan juga ada identiti dia sendiri. Kalau korang boleh nampak lampu depan dia ni macam ala-ala kereta Volkswagen Passat yang terbaru sikit lah. Dan inilah DNA kereta Volkswagen dalam masa tahun 2017 ke tahun 2020. Dan untuk Volkswagen Tiguan yang 2020 All Space ni, rekaan ni memang sinonim je macam rekaan Volkswagen Tiguan yang model sebelumnya lah, yang 5-seater. Apa yang aku suka adalah rekaan dia ni nampak sangat tough, dia nampak bulky sikit dengan roof rail pada bahagian atas ni, dan juga rekaan ni bagi aku nampak evergreen lah. Dia tak nampak macam rekaan outdated pun, sebab kalau pakai dalam masa 4 ke 5 tahun pun still rekaan dia nampak cantik lagi. Dengan lampu DRL yang nampak handsome pada bahagian atas ni, dan juga yang menariknya untuk lampu dia ni, dia akan ikut, kalau kita corner ke kiri, lampu dia akan ke kiri, kalau kita corner ke kanan, dia akan ke kanan. Cumanya kekurangan dia sikit untuk bahagian lampu, dia tak ada auto high beam dan juga fog lamp dia adalah warna oranye bukannya warna putih. Dan aku rasa fog lamp warna oranye ni memang berguna lah untuk kita gunakan dalam kabus ataupun dalam hujan yang lebat, supaya kawasan tu nampak lebih jelas berbanding dengan fog lamp warna putih lah. Pasal rekaan lagi, aku rasa yang Volkswagen Tiguan ni dia macam kereta ayah-ayah sikit lah untuk yang varian Highline ni berbanding dengan R-Line. R-Line kita boleh nampak rekaan body kit dia, rim apa semua memang nampak handsome gila, memang nampak garang. Tapi untuk yang ni, dia macam nampak kereta ayah-ayah sikit lah. Korang boleh nampak lah dia punya side panel dia, rim 18 inci yang besar dengan warna silver dia, bukan warna gelap. Actually aku okey je dengan design untuk Highline ni. Kalau kita nak bagi dia nampak garang sikit, nak nampak macam kereta orang muda sikit, just tukar je body kit dan juga tukar rim yang besar sikit. Cumanya kalau aku tukar rim 19 inci ataupun 20 inci tu, mungkin akan ada kesan sedikit lah untuk performance dia, pick up dia dan juga untuk comfort tu. Sebab rim 18 inci ni memang dah just nice untuk dia punya engine 1.4 liter turbo dan juga untuk varian Highline ni. Sebenarnya perbezaan dia dengan model sebelum ni dan juga yang facelift ni tak banyak beza sangat lah. Untuk 7-seater ni dia just bagi 7-seater, dia ada kekurangan sikit dari segi dia punya teknologi kat dalam kereta. Dia tak ada auto parking, dia tak ada maps. Untuk yang 1.4 liter tak ada maps, tapi untuk 2.0 tak silap aku ada maps navigation. Dan dia punya side mirror pun berwarna silver. Walaupun Volkswagen Tiguan ni tak banyak atas jalan, tak macam Mazda ataupun kereta Proton S70, tapi dia still ada atas jalan dan juga dia nampak very unique, dan juga dia ada identiti sendiri yang kalau kita sekali pandang dah nampak ini adalah Volkswagen Tiguan dengan mata yang sangat kemas. Dan aku suka dengan DRL dia, ada line sini dan juga ada sikit bawah ni kan. And then dia punya signal pun kita boleh nampak LED dia memang nampak sangat-sangat kemas. So that's why overall aku sangat suka dan enjoy dengan rekaan untuk Volkswagen Tiguan ni. Memandangkan nama dia Volkswagen Tiguan All Space, ada penambahan nama All Space. So kereta ni adalah 7-seater tau. Dan untuk bonet dia ada electric tailgate dengan spare rim dan juga tayar pada bahagian bawah bonet dia lah.
Untuk cakap pasal bonet dia ni, ruang bonet dia kalau basic macam ni, kalau kita buka seat belakang sekali, dia ada 230 liter. Kalau kita turunkan seat belakang sekali ni, dia ada 700 liter. Kalau kita turunkan juga seat tengah dan kesemua seat ni turun, dapat 1775 liter ruang bonet yang sangat-sangat besar. Kalau beli barang kat IKEA tu, nak beli barang besar-besar, selamba je sumbat kat kereta ni. So that's why aku suka dengan dia punya ruang bonet dan juga ruang kabin belakang dia ni. Dan walaupun dia ada seat belakang sekali ni, aku rasa seat belakang sekali ni tak sesuai untuk orang badan macam aku yang tinggi 170 cm dan juga badan besar sikit macam aku, ataupun macam member aku tengah shoot ni. Sebab aku rasa seat belakang sekali ni dia lebih sesuai untuk orang yang berbadan kecil, maybe 160 cm ke bawah dengan badan yang kecil sikit lah, yang kurus kan, tapi untuk badan besar tu tak apa-apa sesuai. Dan maybe lebih sesuai untuk budak-budak berumur dalam 12 tahun ke bawah untuk duduk dekat seat belakang sekali ni. Kalau tak nak pakai, just tutup je, tekan je dia punya ni dan dia akan jadi 5-seater. Bila dia jadi 5-seater, ada ruang yang sangat besar untuk kita duduk, letak barang apa semua. Dan of course untuk orang duduk belakang sekali, kalau kita duduk, ada soket 12V kat belakang dan juga ada tempat letak air. Bahagian kiri saja, bahagian kanan ni just ada ruang kecil je. Dan apa yang best dengan bonet dia ni, ada lampu yang kita boleh buka tau, untuk jadikan sebagai torchlight. So benda ni kita boleh attach balik kat sini je. Dan untuk ruang tepi dia ni ada ruang kecil sikit untuk kita letak barang sikit-sikit. Aku letak vacuum sikit dan juga ada jumper, power bank. Aku suka dan juga enjoy dengan dia punya ruang bonet, ruang kabin yang sangat-sangat besar, dan aku rasa very spacious lah untuk Volkswagen Tiguan Allspace ni. Untuk bahagian seat hadapan ni korang boleh nampak leather seat dia menggunakan fully black, dan untuk bahagian tengah ni rasa very comfort dan juga soft tau. Tapi untuk tepi ni dia rasa macam solid sikit dan juga keras sikit. So kalau buat cornering yang tajam tu, terasa lah badan kita tu tak bergerak sangat, dia macam stay je dekat kedudukan dia. So that's why aku suka dengan dakaran mesra untuk leather seat untuk bahagian hadapan ini. Untuk dia punya center console, infotainment apa semua, bagi aku mudah untuk kita nak access, mudah untuk kita nak tahu every button yang daripada dia punya center console. Sebab walaupun orang tu baru saja bawa kereta ni, dah boleh faham dah everything yang daripada center console ni. Untuk dia punya bahagian gear knob ke, untuk button-button dia, untuk aircon dia apa semua, dah memang simple untuk kita nak faham. Untuk button yang daripada steering pun memang mudah untuk kita faham dan memang nampak dan juga rasa dia punya premium untuk kita Volkswagen Tiguan ni. Untuk cluster meter dia menggunakan fully digital dan ada juga a few view yang kita boleh tukar display dia tu mengikut cita rasa korang lah. Just boleh tukar dekat bahagian setting car yang daripada infotainment ni. Dan untuk dia punya screen infotainment bagi aku just nice je, tak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil sangat, dan mudah untuk kita nak access sebab dia ada button dengan ada nama-nama kat sini, app, sound, car, menu, phone, voice apa semua. Untuk dia punya gear knob pula, memang bagi aku tak nampak macam mahal sangat, dia nampak macam biasa je dan feel dia memang rasa sedap. Untuk dia punya start engine dekat bahagian tengah ni, bukannya dekat bahagian tepi, sebab aku dah biasa dekat bahagian tepi untuk kereta Jepun, tapi yang ni dekat bahagian tengah untuk dia punya engine start. Untuk dia punya teknologi dekat bahagian center console ni hanya ada 3 button saja, iaitu ada parking, electronic parking, dan juga ada auto hold. Yang terakhir ada parking assistant, which is kalau nak parking tu ada sensor lah, dia akan detect objek yang ada kat sekeliling. Dan untuk bahagian tengah ni ada bahagian untuk kita letak air, ataupun kita boleh tutup untuk kita letak barang-barang lain lah. Dan kalau nak nampak kemas sikit, just strap tutup macam tu je. Dan yang pada bahagian belakang ni ada armrest, dan armrest ni sebenarnya dia boleh adjust tau, atas, bawah. Macam kalau rasa tinggi sikit, naikkan sikit. Dan juga kalau kita rasa macam pendek, just tarik je untuk panjangan dia. So memang very simple. Cumanya ruang untuk armrest ni dalam dia memang kecil sikit lah, tak banyak barang kita boleh letak, but still ada ruang untuk kita letak dompet ke handphone apa semua. Kalau korang boleh nampak dekat bahagian depan ni, aku letakkan 70mm A800S 4K resolution punya dashcam. Dashcam ni bagi aku memang sangat-sangat penting untuk kita tunjukkan bukti accident ke, kita accident ke, ada pelanggaran apa semua. So that's why aku galakkan untuk korang semua yang ada kereta lama ke, kereta baru ke, kereta murah ke, kereta mahal ke, untuk pasang dashcam ni. Harga dia dalam 400 ke 500 macam tu je untuk depan dan juga untuk bahagian belakang. Dan untuk bahagian tengah ni, dia fully utilize ruang yang besar dekat bahagian tengah ni. Instead of sunroof, dia bagi ada storage kat sini tau. Ada 2 bahagian storage, depan dan juga belakang. So yang ni ruang dia tak besar sangat, kecil je untuk kita letak spek mata apa semua. Tapi untuk storage belakang ni dia besar sikit tau. Dia memang khas untuk orang yang duduk bahagian belakang lah. So kalau korang tanya aku suka mana satu, storage macam ni ke ataupun sunroof, aku rasa mana-mana pun okey. Tapi dengan adanya sunroof, aku rasa dia akan memberikan looks yang very fancy lah berbanding dengan storage box ni yang nampak macam family car sangat kan. Tapi itulah, ada juga yang complain yang sunroof ni rasa macam bahang gila untuk cuaca kat Malaysia. So itu depends pada individu masing-masing. Ini adalah bahagian seat
seat tengah untuk Volkswagen Tiguan. Seperti korang nampak sekarang ni, dia ada macam dekat dalam flight tau. Untuk kita makan kat sini, kita boleh letak makanan, kita boleh letak minuman dekat bahagian tepi ni. Just tarik je untuk kita letak botol apa semua dan makan dekat tengah ni. Meja ni juga kita boleh tutup dan juga kita boleh buka lah bahagian dia. Dia ada bahagian kiri dan juga pada bahagian kanan. Untuk seat dia menggunakan full black leather juga, dan untuk bahagian seat dia rasa flat sikit lah. Dia tak macam seat depan tadi, dia rasa macam mendakap kan. Tapi yang ni dia flat je untuk bahagian sandar juga untuk bahagian duduk dia. Dan untuk bahagian seat tengah ni kita boleh letak lagi cup dan juga boleh letak tangan. Memang sangat-sangat selesa lah untuk leather seat yang daripada Volkswagen Tiguan ni. Dia rasa very comfort dan juga lembut juga untuk bahagian tengah dia ni. Dan untuk keselesaan yang daripada seat tengah ni, dia ada lampu yang terang juga warna putih kat atas ni untuk baca buku ke apa semua. Dan untuk bahagian belakang ni juga dia ada rear aircon yang kita boleh adjust. Just tekan je button ni. Ada biru dan juga merah. Ada USB A port dan juga ada soket 12V dekat sini untuk kita letakkan in-car charger lah. Dan paling special lagi, underrated features untuk kereta Volkswagen Tiguan Allspace ni, dia ada rear aircon dekat bahagian kaki tau. So memang best gila kot. Terasa lah kesejukan untuk bahagian kereta ni walaupun situasi yang panas kan. Dan satu lagi features yang menarik untuk kereta ni adalah dia ada ambient light pada waktu malam. So kita terasa lah kereta ni rasa mahal apa semua. Cumanya lampu dia hanya satu warna saja, iaitu warna putih saja. Tak ada warna purple ke pink ke merah hijau semua, tak ada. Hanya warna putih saja dekat bahagian tepi pintu, depan juga belakang, dan juga untuk bahagian side door dekat bahagian seat depan lah. So memang terasa lah dia punya premium untuk kita bawa kereta ni waktu malam. Cumanya dia just boleh satu warna dan juga adjust kecerahan saja, tak boleh adjust warna lain. So itu saja. Untuk bahagian enjin pula, Volkswagen Tiguan Highline ni menggunakan 1.4 liter turbo, dan untuk dia punya performance tu dia memberi 150 PS dan juga 250 Nm of torque. Dari segi prestasi dia, ada yang cakap yang Volkswagen Tiguan ni underpower dengan enjin sekecil itu dan juga body sebesar ini. Tapi aku rasa orang yang cakap tu mungkin tak pakai lagi kereta ni ataupun just dengar rumor saja. Sebab bila aku sendiri dah pakai kereta ni selama hampir sebulan, aku boleh katakan yang performance dia, power dia tu ada. Kalau tekan tu memang rasa pergi je. Lagi-lagi kalau aku pakai sport mode. Tapi kalau pakai normal mode pun dah terasa dia punya pergi tu lain macam lah. Naik bukit ke, turun bukit ke, jalan rata ke, memang rasa sedap je untuk pemanduan dan juga performance kereta ni. Untuk turbo dia bagi aku ada kekurangan sikit sebab dia ada lagging sikit turbo dia. Kalau kita tekan tu rasa kosong sikit dan after 1 second macam tu baru dia pergi lah. In fact, Volkswagen Tiguan Highline ni juga menggunakan gearbox DSG 6 speed saja, bukannya 7 speed. But still aku rasa 6 speed pun dah cukup memadai untuk kereta family car macam ni dah. Tak perlu nak laju-laju sangat pun. Aku rasa 6 speed pun dah cukup untuk aku. Tapi kalau korang nak lebih lagi, maybe boleh pergi kepada yang 2.0 hardline yang menggunakan DSG 7 speed. Aku lupa satu perkara, untuk teknologi yang ada pada Volkswagen Tiguan ni, untuk driving dia tak banyak sangat teknologi yang futuristik seperti mana yang ada pada Honda Civic TCP aku, seperti ada teknologi ACC, ada LKAS, ada AEB dan sebagainya lah. Tapi tak ada 360 camera. So Volkswagen Tiguan pun tak ada 360 camera juga. So in terms of teknologi dia, memang dia bagi yang basic lah, macam cruise control, ada ESC, ada ASR, ABS, anti-theft dan lain-lain. So Tiguan ni tak ada LKS dan juga tak ada ACC. Kedua-dua teknologi ni bagi aku agak membantu juga lah. Sometimes masa aku bawa Honda Civic TCP, so masa tengah jam ke, tengah ke highway ke, aku boleh gunakan untuk dia keep dekat lane tu supaya tak melalut lane, dan juga untuk jam tu dia akan auto brake dan juga auto jalan. Untuk low speed pun dia masih support lah untuk Honda Sensing yang ada pada Honda Civic TCP aku. Tapi untuk cruise control yang ada pada Volkswagen Tiguan ni dia very basic je. Kita boleh set berapa kelajuan yang kita nak untuk dia automatic drive sendiri. Cuma dia punya teknologi tu tidaklah sebijak macam apa yang ada pada Honda Sensing ataupun macam apa yang ada dekat Proton X70 ataupun X50 lah. Tapi jangan risau, semua teknologi tu sebenarnya korang boleh je tambah dekat aftermarket punya bengkel dengan harga sekitar RM1,500 ke RM3,500 macam tu lah. It depends pada teknologi apa yang korang nak, LKS ke, SCC ke, AEB ke, dan aku survey harga dia untuk 360 camera saja sekitar RM3,500, untuk LKS dalam RM2,000 macam tu lah. Itu depends. Dan kalau gabungkan semua tu lebih lah RM10,000 kan kalau korang nak semua benda tu dekat kereta Volkswagen Tiguan. Secara peribadi aku okey je dengan tak ada semua teknologi yang futuristik tu, sebab aku dah ada dah semua teknologi tu dekat Honda Civic TCP aku dan memang jarang gunalah. But still kalau nak tambah juga, just pergi ke aftermarket saja untuk tambah semua teknologi itulah. Dan untuk harga RM165,000, korang nak expect apa kan untuk kereta konti sebesar ini dengan dia punya design apa semua. So kalau dia letak semua teknologi ADAS tu, mungkin harga dia lebih RM200,000 lah
untuk basic punya varian ni. Tapi untuk varian yang Highline ni pun dah harga 165,000, ala-ala macam kereta Jepun, Honda CR-V ataupun Mazda. So aku rasa is okay lah untuk harga dia dan juga apa yang dibagi dekat Volkswagen Tiguan ni. Kalau diletak semua tu, memang harga dia tak macam sekarang ni lah, mungkin lebih daripada tu. Mungkin aku akan consider balik kalau tak void warranty, mungkin aku akan tambah AEB, LKS, ACC, 360 camera dan pelbagai lagi yang aku boleh tambah dekat Volkswagen Tiguan aku sebenarnya. Dan untuk body kit pun boleh tambah dengan harga sekitar 10,000 ke 12,000 macam tu untuk yang original punya body kit R-Line lah. Yang menariknya lagi, Volkswagen juga bagi free service selama 3 tahun ataupun maksimum sampai 45,000 km mileage untuk korang free service dekat Volkswagen. So bila dah tiba masanya untuk pergi servis, just pergi servis percuma saja dekat Volkswagen dalam masa 3 tahun ataupun maksimum 45,000 km mileage. Dan untuk dia punya servis tu, dia berselang-selang dalam masa 15,000 km, 30,000 km sampailah 45,000 km dalam masa 3 tahun lah. Tapi kalau lebih daripada tu, itu kena servis sendiri lah. Kalau dah sampai 60,000 km tu, dia punya servis tu boleh tahan juga harga dia kan. Kesimpulannya, kenapa aku beli Volkswagen Tiguan adalah disebabkan oleh kereta ni memang sangat praktikal untuk family car. Power tu ada, kalau tekan tu rasa pergi je, dan dia punya driving experience tu rasa very comfort, and cornering tu sedap. Kalau kita bawa laju pun tak bising sangat dengan angin luar, dia rasa senyap jugalah. So inilah salah satu kereta Jerman SUV yang agak murah jugalah untuk pasaran Malaysia terutamanya. So that's why aku beli Volkswagen Tiguan instead of jenama lain yang macam BMW ke Mercedes dengan harga lebih 200,000 walaupun 5-seater saja. Dan satu benda aku notice, bila aku dah kerap bawa Volkswagen Tiguan ni, aku rasa macam aku dah ketagih gila kot drive kereta ni, sebab driving experience dia memang sangat comfort, senyap je apa semua. So sekarang ni memang Honda Civic TP aku diselimutkan je lah kan dekat rumah tu. So ya, itu saja antara perkongsian aku mengenai Volkswagen Tiguan Allspace ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bawah komen, dan insyaAllah kita bertemu lagi live video. Assalamualaikum. Bye. Jom.